Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Met Malaysia keluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk di 3 negeri sehingga esok. Ia libatkan seluruh Terengganu dan Pahang selain beberapa kawasan di Kelantan. Selain itu, amaran hujan berterusan tahap waspada turut dikeluarkan untuk hari ini di seluruh Perlis, Pulau Pinang serta beberapa kawasan di Kedah dan Perak. Amaran sama turut meliputi Kelantan dan Pahang sehingga esok. Baik, ini perkembangan banjir setakat pukul 6 pagi. 3,980 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 35 PPS di 2 negeri. Di Kelantan, penduduk terjejas kekal 373 orang daripada 96 keluarga. Mereka berlindung di 6 PPS. Pasir Putih daerah paling terkesan dengan 312 penduduk dipindahkan ke 4 PPS. Sementara itu di Terengganu, 29 PPS dibuka menempatkan 3,607 penduduk daripada 964 keluarga. Paling ramai terjejas di Kuala Nerus melibatkan 1,710 penduduk. APM tingkatkan kesiapsiagaan dengan kekuatan 1,203 pegawai dan 13,637 anggota di seluruh negara bagi menghadapi monsun Timur Laut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata, pasukan respon bencana sokongan PARAS juga disediakan sebagai pasukan tindak balas pada bila-bila masa. Penubuhan PARAS antara strategi penambahbaikan untuk tingkat kesiapsiagaan bencana di seluruh negara. Malaysia dengan tegas kutuk pelbagai serangan Israel ke atas pusat kesihatan di Semenanjung Gaza. Menurut Wisma Putra, Malaysia juga kecam serangan terkini ke atas kemudahan perubatan bawah Yayasan Keamanan Global Perdana dan Hospital Indonesia di Gaza. Tindakan rejim itu suatu pelanggaran terang-terangan terhadap Konvensyen Geneva 1949. Ia jelas menunjukkan cubaan Zionis ini untuk hapuskan sepenuhnya penduduk Palestin. Kerajaan bersetuju liputan perlindungan sosial secara berfasa diperluas ke atas populasi bekerja rakyat yang capai umur 18 tahun bermula tahun depan. Perdana Menteri maklumkan ia akan diperhalusi dan KWSP melalui Kementerian Kewangan membawa cadangan itu untuk kelulusan Jemaah Menteri. Perbincangan tertumpu mengenai liputan perlindungan sosial lebih inklusif dan komprehensif kepada kumpulan rentan, termasuk dalam sektor tidak formal. KKM beri jaminan RUU Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 akan dibentang sebelum selesai persidangan Dewan Rakyat kali ini. Menterinya berkata ia bagi menangani isu kelompongan terhadap gel nikotin yang telah dikecualikan daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952 pada April lepas. Pembentangan itu akan ambil kira pandangan yang dikemukakan Peguam Negara untuk pertimbangan mesyuarat Jemaah Menteri esok. 34 sekolah di beberapa daerah di Terengganu terpaksa ditutup akibat banjir. Daripada jumlah itu, 25 sekolah ditutup kerana dijadikan PPS, manakala 9 lagi susulan dinaiki air. Daerah terlibat ialah Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Marang, Setiu dan Besut. Meski beberapa sekolah ditutup, namun tiada makmal ujian amali sains UAS dan Dewan bagi peperiksaan SPM di Terengganu ditenggelami banjir. Jabatan Pendidikan Negeri berkata 5,301 calon akan terlibat ujian tersebut bermula 5 Disember ini. Sebagai persiapan awal, pengurusan sekolah sudah mula memuat turun bahan UAS berkenaan. Sultan Terengganu berkenan kurnia sumbangan kepada penduduk terjejas banjir di 4 PPS membabitkan daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Bantuan disampaikan penolong pengelola Pejabat Sultan Terengganu. Sumbangan berupa wang tunai dan kit makanan. 25 cerun kritikal di Terengganu sedang dipantau dan telah disenarai dalam modul inventory cerun negara. Menurut Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Negeri, terdapat 3 kategori cerun kritikal iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Selain pemantauan 2 kali setahun, jabatan itu akan kenal pasti dan sarankan mitigasi diperlukan. Laporan dihantar kepada PBT NADMA dan Kerajaan Negeri untuk tindakan lanjut.
Seorang remaja lelaki Rohingya lemas ketika mandi di sungai Kampung Senerendang, Marang petang semalam. Kejadian berlaku ketika mangsa Jomil Hairul Amin, 15 tahun, mandi bersama 3 rakannya. Mangsa ditemukan 3 meter di dasar sungai pada jarak 20 meter dari tempat kejadian. Seorang lelaki maut manakala 2 lagi cedera dalam nahas babitkan sebuah MPV dan lori. Kejadian berlaku 4 petang semalam di Jalan Changlun ke Kuala Perlis berhampiran susur Kampung Raya. Disusur Kampung Paya. Menurut Ketua Polis Daerah Arau, MPV yang dipandu mangsa rempuh belakang lori ketika 2 pekerja sedang melakukan penyelenggaraan tiang lampu di laluan berkenaan. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Sebuah sekolah antarabangsa di Batu Feringgi, Pulau Pinang terima ancaman bom terusi email awal pagi semalam. Ia menjadikan 3 sekolah antarabangsa di negeri itu terima ancaman sama. Pihak pengurusan sekolah mendakwa email menyatakan bom berkenaan telah ditanam di kawasan sekolah berkenaan. Pemangku Ketua Polis Daerah Timur Laut mengesahkan laporan diterima. Polis tumpaskan operasi pusat panggilan sindiket tawaran kerja sambilan tidak wujud di sebuah banglo mewah di Air Keroh, Melaka. Ketua Polis Melaka berkata 17 individu ditahan. Sindiket dipercayai beroperasi sejak September lalu. Suspek menyasarkan warga Britain sebagai mangsa. Sejak 1 Januari lalu, 198 kes penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud direkodkan melibatkan kerugian 3.98 juta ringgit. Seorang pengasuh warga Indonesia mengaku tidak bersalah atas tuduhan abaikan bayi perempuan Kasih Aulia sehingga meninggal dunia Oktober lalu. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Mahkamah benarkan ikat jamin RM15,000 dengan 2 penjamin tempatan. 21 Disember ditetapkan bagi sebutan semula kes. Kajian menyeluruh bagi konsep kedutaan data akan dilaksanakan. Konsep berkenaan perlu seimbang dengan RUU Cyber yang sedang digubal ketika ini serta pindaan Akta Perlindungan Data Pribadi dan Akta Omnibus Perlindungan Data. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, kedaulatan undang-undang serta keselamatan data rakyat dan negara perlu dijamin dalam pertimbangan konsep tersebut. Komuniti madani bukan jentera politik. Objektifnya, penubuhannya ialah memupuk nilai murni dan kenegaraan dalam kalangan rakyat, juga bantu sebar maklumat sahih berkaitan inisiatif berkepentingan rakyat. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital berkata, semua pihak termasuk pemimpin pembangkang boleh menyertainya. Laporan Ketua Audit Negara 2022 dapati prestasi kerja naik taraf dan pembangunan semula bangunan daif di sekolah kurang memuaskan. Daripada 1,505 sekolah yang dikenal pasti, hanya 411 sekolah diangkat permohonan pelaksanaan projek daif kepada Kementerian Ekonomi. Sehingga 31 Disember lalu, hanya 123 daripada 386 sekolah yang dilaksanakan projek daif telah siap dinaik taraf sejak 2019 hingga tahun lepas. Bagi pemberian subsidi dan insentif kepada pesawah yang tidak dibelanjakan, baki peruntukan terkumpul setakat tahun 2022 berjumlah RM448.87 juta. Isu kelewatan pembekalan baja untuk tempoh 2016 hingga 2019 juga kerugian kepada kerajaan dan golongan sasar kerana bekalan baja lewat diterima namun tiada tindakan dikenakan kepada pembekal. Pengurusan kawalan penyakit denggi oleh KKM capai objektif kurangkan penularan penyakit dan kematian. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan dalam aspek pengurusan yang beri kesan kepada keberkesanan pengurusan kawalan penyakit denggi. Antaranya pasukan petugas dan peralatan bagi laksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan serta kerjasama masyarakat dalam menangani penyakit tersebut. 5 kawasan perindustrian baru akan dibuka di Negeri Sembilan tahun depan.
Menteri Besar berkata antara kawasan berkenaan ialah dinilai Ansdale dan Senawang. Ia dijangka merancakkan lagi ekonomi negeri. Sementara itu, sambutan diterima daripada pelabur sangat menggalakkan dengan adanya kawasan industri sedia ada yang telah ditempah para pelabur. Transformasi pertanian ke arah pendigitalan jadi fokus Kerajaan Negeri Sembilan untuk tarik minat lebih ramai golongan muda. Menurut Esko berkaitan, ini kerana majoriti individu yang sertai bidang pertanian adalah mereka yang berumur 55 tahun dan ke atas, manakala golongan muda dilihat kurang berminat. Majikan diingatkan tidak memberhentikan pekerja wanita yang mengambil cuti bersalin atau cuti sakit disebabkan kehamilan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia, larangan itu termaktub di bawah Akta Kerja 1955 dan boleh dikenakan tindakan jika tidak dipatuhi. Beliau berkata sehingga 31 Ogos, 44 kes aduan pelanggaran peraturan cuti bersalin oleh majikan direkodkan. 28 daripadanya adalah berasas. Program Future Entrepreneurs dilaksana untuk merangsang daya inovasi dan keusahawanan pelajar UiTM. Inisiatif bersama syarikat pemakanan global terkemuka itu juga untuk lahirkan lebih ramai pelajar ceburi bidang perniagaan dan keusahawanan selain tingkatkan pengetahuan berkaitan perniagaan berasaskan nutrisi. Reserve Antarabangsa Bank Negara berjumlah $110.5 bilion Amerika setakat 15 November. Paras reserve ini memadai untuk biayai 5.3 bulan import barangan dan perkhidmatan dan 1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen utama reserve antarabangsa terdiri daripada reserve mata wang asing berjumlah $98.4 bilion. Kerajaan sasar kenderaan elektrik EV dan hybrid sumbang 20% jualan kenderaan baru menjelang tahun 2030. Jumlah itu disasar meningkat kepada 50% pada tahun 2040 dan menjadi 80% menjelang 2050. Menteri MITI berkata jawatankuasa pemandu EV kebangsaan yang dipengerusikannya bertanggungjawab susun strategi dan laksana pembangunan EV secara holistik. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan pemain industri EV perlu progresif melatih semula dan tingkatkan kemahiran tenaga kerja. Usaha itu perlu bagi berdepan dengan peralihan teknologi. Ketika ini, latihan bagi tenaga kerja baru dan sedia ada tidak mencukupi berbanding pertumbuhan industri EV. PUNB sasar kelulusan pembiayaan perniagaan berjumlah RM275 juta kepada PKS Bumi Putra tahun depan. Ia memberikan 3 skim pembiayaan yang bertujuan menyokong agenda ekonomi madani. Setakat Oktober lalu, PUNB luluskan pembiayaan perniagaan lebih RM200 juta kepada 420 rakan usahawan. Susulan persetujuan Hamas Israel mengadakan gencatan senjata selama 4 hari bermula hari ini. 50 tahanan Yahudi akan dibebaskan sebagai pertukaran 150 wanita dan kanak-kanak Palestin yang ditahan di penjara. Ia diumum semalam selepas Israel desakan dunia setelah 46 hari perang berlangsung. Setujuan itu akan memudahkan bantuan kemanusiaan yang disekat sebelum ini segera disalurkan. Kejaman Israel telah mengorbankan lebih 14,100 orang, termasuk 5,600 kanak-kanak dengan 1.7 juta hilang tempat tinggal. Hamas keluarkan senarai 300 nama terdiri daripada wanita dan kanak-kanak yang ditahan di penjara Israel. Ia dipercayai senarai pertukaran tebusan. Proses tersebut akan berlaku pada waktu pagi dengan lokasi yang belum dapat disahkan. Kesemua mereka bakal dihantar ke pusat pemeriksaan di Betunia dengan Ramallah pada sebelah petangnya. Menurut agensi News Rekod, tahanan Palestin 7,200 orang masih ditahan Israel, antaranya 88 kanak-kanak, 88 wanita dan 250 kanak-kanak bawah 17 tahun. Baik, ini perkembangan terbaru di Gaza mendapat reaksi pelbagai pemimpin dunia, antaranya Menteri Luar Jordan yang mengingatkan agar kedua pihak mematuhi peraturan gencatan. Turut ditegaskan agar penduduk Gaza tidak lagi diusir atau diarah berpindah dan mereka dibenar pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, Presiden Mesir turut memuji kejayaan rundingan diketuai Qatar yang membolehkan persetujuan dicapai. Beliau berharap ia bakal jadi titik tolak kepada perbincangan lebih serius ke arah proses damai yang komprehensif dan adil.
Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan, penuhi harapan.